Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak ke Bukit Bendera Pulau Pinang. Jom check it out. Okey guys, so kalau korang buka map, tulis je Bukit Bendera, dia terus akan bagi direction lah. Okey, kalau daripada Kepala Batas ni lebih kurang 40 minit plus minus macam tu. So korang akan melalui jambatan Pulau Pinang, di mana jambatan Pulau Pinang adalah simbolik ataupun simbol kepada negeri Pulau Pinang. Okey, memang cantik guys. Tapi korang tak boleh nak berhenti di tepi untuk mengambil gambar, tak boleh, sebab akan menyebabkan jam. Memang agak teruja melihat jambatan yang memang cantik. Tengok dari jauh cantik, dekat lagi cantik lah kan. Okey, jambatan ni akan jam bila peak hours ataupun waktu orang balik kerja, memang jam. So korang kena rancang perjalanan supaya tidak sesak ataupun tidak sangkut kat dalam jam yang panjang. Untuk kali ni saya punya konten agak panjang dari biasa sebab saya akan buat prosedur daripada beli tiket, lepas tu naik kereta api, dan hari ini special juga guys sebab ada guide tour ataupun sukarelawan di mana dia akan menceritakan tentang sejarah di Bukit Bendera yang mana mungkin orang Pulau Pinang pun tak tahu. Okey, bukan semualah yang tak tahu. Bukit Bendera antara tempat ataupun tarikan pelancongan yang popular di Pulau Pinang. So kalau dah sampai ke Pulau Pinang, macam tak lengkap lah pula kalau kita tak naik Bukit Bendera kan. So korang kena try guys naik Bukit Bendera. Okey guys, so bila kita dah nampak bulatan ni, dia akan tulis selamat datang ke air hitam. Makna kata kita dah nak dekat sampai ke Bukit Bendera. Okey, kita dah mudah sekarang ni sebab kita ada parking bertingkat. So korang tak perlu risaulah pasal parking ni. Dia ada lebih kurang 4 ke 5 tingkat macam tu. So korang cari je parking. Kalau datang awal tu dapatlah bawah, kalau datang lewat tu dapatlah tingkat atas. Okay guys, welcome to Pinang Hill ataupun Bukit Bendera. Okay guys, inilah ruangan untuk kita membeli tiket, di mana seorang je yang beli tiket nombor baru, yang lain semua tunggu kat luar lah. So sebagai rakyat Malaysia, jangan lupa bawa IC sebab kalau nak naik Bukit Bendera, kalau nak dapat murah kena ada IC. Okey, untuk rate harga dewasa RM12, kanak-kanak 4 hingga 12 tahun RM6, OKU percuma dan bawah 3 tahun pun percuma. So korang boleh naik fast lane tapi kena bayar lebih sikit lah. Kalau tak bawa IC, terpaksalah kita beli rate pelancong. Rate pelancong agak mahal lah kan. Bukan agak mahal, mahal tu. Okey, so kita tengok tiket nombor 9. Okay, kalau nombor 9 kita boleh masuk. So dalam ruangan ni memang saya rasa dia dah upgrade lah. Dalam ni aircon, so tak ada masalah. Dia taklah panas untuk menunggu. Memang kita akan ke ruangan menunggu, tapi sejuk lah sikit. So tiket yang kita dapat tu kita kena scan dekat sini. So dinasihatkan korang simpan elok-elok tiket ni. Bukan apa, sebab dia naik dan turun, dia ada scan macam ni. So bila hilang kat atas tu tak tahu nak kata kan. Tak tanyalah pula. Sambil-sambil menunggu train tu, tengoklah ada peta dan berbagai-bagai lagi lah. Okey, turn kita akan sampai juga, cuma cepat atau lambat sahaja. Tapi kalau korang bernasib baik, korang duduk depan sekali atau belakang sekali. So nampak macam roller coaster lah kan. Macam saya duduk tengah-tengah lah, kurang bernasib baik tapi boleh lah kan. Dapat jugalah pemandangan kiri kanan. Cuma tak dapat lah nak view kat korang macam mana dia punya, nampak tu teruk laut terowong. Kalau duduk depan sekali tu nampak macam roller coaster. Okey guys, kita telah pun sampai di atas. Jomlah kita round-round dekat atas ni. Okey guys, sepanjang laluan pejalan kaki berbumbung ni, korang boleh tengok kat keliling tu ialah lembah-lembah. So pemandangan ni memang cantik lah sebab dia daripada atas, view dari atas ni memang cantik. So yang gayat tu jangan tengok lama-lama, seram pula tengoknya. Okey, ini adalah dataran Astaka Bukit Bendera, di mana dataran utama dia lah. Okey, ini Encik Sugumar, sukarelawan Nature Walks at Pinang Hill. Ramai orang datang ke Pulau Pinang, datang ke Bukit Bendera, dia main melawat, dia tengok, tak ada apa info, so dia go back. Lepas makan balik. Actually
Penang Hill is a very important place in the early days. So why is it important? I will let you know everything. Kalau kita rajin berjalan di atas Bukit Bendera ni, kita akan jumpa banyak banglo-banglo yang lama-lama. So banglo-banglo ni telah dibina oleh British pada masa yang ada di sini lah. Okay, dan salah satu banglo yang ada di sini ialah banglo yang ini. Ini adalah Balai Polis Bukit Bendera. Jadi banglo ni, cuba tengok sana dia tulis 1929. In order to come to Penang Hill, dia ada dua cara. Satu, kita naik kereta api lah. Satu lagi, kita juga boleh datang dengan kereta 4-wheel drive. Tetapi 4-wheel drive ini hanya untuk orang-orang yang dibenarkan sahaja. Okay, jadi dia ada special permit lah. Jadi jarak ni daripada atas sampai ke bawah 5.1 km. So this road is very dangerous. Unfortunately, we are not allowed to drive your own car. Bangunan ini one of the only hotel on Penang Hill. Dia ada 12 bilik. Jadi kalau nak bermalam di sini dengan cara yang paling senang sekali, hotel lah. Okay. Now, saya nak tanya satu soalan. Siapa-siapa pun kalau boleh jawablah. Bukit Bendera ni sebenarnya ada berapa bukit? Bukit Bendera sebenarnya dia bukan satu bukit. Dia ada 5 bukit. 5 bukit. Cantum sekali dia panggil Bukit Bendera. Siapa tahu ketinggian Bukit Bendera? Okay. Bukit Bendera ketinggian dia 833 meter dari paras laut. 833. Tetapi kita sekarang belum ada di puncak. Ini bukan puncak. Dia ada satu tempat lain. Okey, saya akan cerita dia. Okey. Ini dipanggil Gate House. Alright. Di atas Bukit Bendera ada banyak banglo-banglo yang lama. Tadi saya dapat beritahu kan. Okay. Dan bangunan ini adalah yang tertua sekali dibina di atas Bukit Bendera. Dibina pada tahun The Gate House 1789. 1789. Alright. Saya akan cerita pasal bangunan ini selepas ini ya. Kita masuk dalam. Kalau kita tengok di sini ada satu bangunan. Sebenarnya bangunan ini adalah bangunan lama. Bangunan baru. Ini bangunan baru. Bangunan asal macam ni ada di belakang bangunan ini. Okey. Bila Captain Francis datang sini, dia buat banyak perubahan di kawasan Georgetown. Kemudian satu hari dia meneroka. He walk around, he came up, and the first place he come up and step his foot is that hill. And he named that hill Strawberry Hill. Dia suka strawberry, dia tanam banyak strawberry di situ dan he named that hill Strawberry Hill. Right? Number 1. Then after some time, he come to this hill. Dan sampai sini, di sana dia buat satu banglo yang resmi. Dan rumah itu dijadikan rumah resmi kepada negeri-negeri Selat. Penang, Melaka, Singapura. Terman State. Sebab apa British utamakan negeri-negeri ini? Sebab dia ada pelabuhan, ports. So these 3 states are very important for the British in the early days. So they call that the Strait Settlement States. And Penang Hill adalah tempat pentadbiran bagi 3 negeri ini. Kalau kita tengok daripada depan, inilah dia bangunan dia. After we got our independence, so sekarang ni ia tukar menjadi rumah rehat governor. Sekarang saya nak tanya, kenapa dia buat banglo di sini? Okay, anyone know? Siapa-siapa tahu pasal apa bukit ini dipanggil Bukit Bendera? Actually, dia ada di sebab dia panggil Bukit Bendera. Okay, now kalau kita dibenarkan naik lah, kita tak boleh pergi sebab kita dilarang masuk.
Kalau kita naik di atas kali itu, on top there, the balcony up there, kita boleh tengok seluruh pulau ini 360 darjah. Kita boleh nampak. Tujuan dia buat banglo di sini dan satu guard sentiasa ada di atas. Dia akan buat pemerhatian setiap masa. Kalau sekiranya ada kapal datang menuju ke pulau, mereka akan bagi isyarat. Cuma macam mana dia bagi isyarat? Dia akan naikkan bendera. Tapi dia ada dua. Satu, kalau kapal tu adalah kapal kawan, mereka naikkan bendera British dia lah. Jika sekiranya ada kapal musuh menuju ke pulau, dia pun ada isyarat juga. Dia akan naikkan bendera dan masa yang sama mereka akan letupkan meriam itu. Bila bunyi, orang di bawah sudah nampak. Dia sudah dengar. Maknanya ada musuh coming towards the island. So mereka akan buat persiapan untuk tentang dia balik. Itu sebab dia panggil Bukit Bendera. Tetapi Bukit Bendera, nama Bukit Bendera ini dinamakan oleh orang-orang tempatan Melayu. Dia nampak bendera, dia panggil Bukit Bendera. Nama sebenar Bukit Bendera, The Flagstaff Hill. Ini nama yang sebenarnya dinamakan oleh warga British. Tetapi masa berlalu, bila orang lokal dia tengok bukit ada bendera, dia panggil Bukit Bendera. Jadi nama tu sampai ke hari ini kita guna nama Bukit Bendera. Okey guys, inilah Gun Hill, salah satu bukit yang Encik Sugumar bagi tahu tadi. So meriam 32 pound ni seberat 2.75 tan. Okey, pemandangan dari atas Bukit Gun Hill pun memang cantik seperti yang kita tengok tu. Memang macam jauh je, sayup je. Memang best. Okey guys, sebenarnya banyak lagi info-info yang menarik yang telah Encik Sugumar bagi tahu. Antaranya kenapa tak ada bangunan atau hotel baru dibina di sini dan kenapa Bukit Bendera penting kepada Pulau Pinang. So kalau korang nak tahu, korang boleh pergi ke Nature Walk Pinang Hill di mana terdapat volunteer yang akan bagi kita maklumat. Okey guys, kita kembali ke dataran. Okey, kat dataran ada sebuah kereta api, antara kereta api yang terawal dekat Bukit Bendera. So kita boleh baca sejarah dia. Kalau kita nak baca sejarah ni lambat lagi, so korang boleh datang dan baca. Okey, sebenarnya ruangan dia lebih kurang sama je. Dia ada first class, second class, third class kan. Tapi sebenarnya yang first class tu dia boleh tengok depan. Okey, dekat atas Cliff Cafe, korang ada satu tempat lagi untuk ambil gambar. So memang nice juga pemandangannya. Dulu kat sini ada bentuk love, ada tulis love, sekarang dah tak ada. Okey, di bawah tempat kita ambil gambar tadi ada Cliff Cafe lah. Okey, kita boleh beli baju ke souvenir kat bawah ni. Dan jika kita dah haga atau lapar, kita boleh makan kat cafe ni. Boleh dine in lah sekarang kan. Masa ni lah, tak tahu akan datang. Okey, ais kacang pun ada. Semua kita boleh makan, tak ada masalah. Ada satu cara lagi selain kita berjalan untuk melihat Bukit Bendera, iaitu dengan menaiki buggy. Okey, kos untuk menaiki buggy ni, satu kenderaan ni RM30. Tapi boleh naik 5 orang. So macam keluarga saya 5 orang, ngam lah satu buggy. Kalau lebih seorang atau 2 orang, dia suruh naik 2 buggy. Rugi sikit lah. Okey, overall perjalanan lebih kurang 4 km, iaitu 2 pergi 2 balik. Kebiasaan pemandu akan menghentikan kenderaan di tempat-tempat yang menarik. Contohnya dekat sini. Okey, kita akan ambil gambar kat sini. Memang satu panorama yang menarik guys. So korang kena rasa macam mana duduk atas ni. Memang best. Okey, sepanjang perjalanan menaiki buggy ni, kita akan lihat banglo-banglo yang unik lah. Banglo-banglo lama di mana masih kukuh sehingga sekarang. Dan memang besar-besar banglo dia. So kita nampak banyak ataupun panorama-panorama yang menarik. Tapi kalau korang rajin jalan kaki pun mantap juga. Cuma kalau kita bawa anak dengan isteri ni, takut tak larat lah kan. Tu yang kita naik buggy.
Okey. Ini adalah salah satu peti surat tertua di Pulau Pinang, iaitu ditulis lambang VR yang terpapar di atas menunjukkan ia didirikan semasa tempoh pemerintahan Queen Victoria. Lama tu guys. So memang ada barang-barang lama yang rare kat atas ni. Okey, yang ni pula pintu belakang The Habitat. Okey, The Habitat ni kalau korang nak masuk, korang kena lalu pintu depan. Korang kena jalan 1.6k dan korang boleh masuk The Habitat tu. So kali ni kita review lah The Habitat tu kan. Kita akan tengok, mungkin next ke kalau ada rezeki kita akan pergi lagi. So pelbagai info yang Abang Baji kita ni bagi tahu, antaranya rumah-rumah banglo ni disewa ataupun dibeli oleh orang-orang Malaysia, macam tu lah lebih kurang. Okey, so last station kita adalah dekat Kopi Hutan. Ni Monkey Cup kan, depan sikit Kopi Hutan. Kat situ adalah last stage dia, di mana korang boleh menikmati kopi hutan juga kalau korang rasa nak minum. Tapi korang balik naik 4x4, sebab dia ada satu kenderaan khas daripada kopi hutan tu pergi patah balik dekat tempat dia. Okey, di bahagian lain pula ada satu tempat yang memang dia disediakan teropong. Masuk RM1 untuk 2 minit punya teropong. So kita dapatlah pemandangan dekat bawah kan. So saya pun nak cuba jugalah. Dah sampai dekat sini, kalau tak cuba macam tak sah lah pula. Memang terbaik. Okey, tapi malangnya Skywalk tutup sebab ada kerja-kerja pembinaan. Tak apalah. Okey lah, mercu tanda Bukit Bendera. Okey guys, so tibalah masa untuk kita turun. Sama juga, kurang nasib baik. Kalau turun tu, kalau boleh duduk dekat paling bawah sekali, barulah macam roller coaster. So hari ni saya bertuah lah kerana banyak juga dapat info-info mengenai Bukit Bendera, di mana dulu saya pernah pergi sekali, tapi pergi saja je lah. Macam tu, tak tahu apa dia sebenarnya kat atas ni. Okey, so sebenarnya banyak lagi tempat yang kita tak pergi. Contohnya Skywalk, lepas tu The Habitat. Okey, untuk info, The Habitat ni kita kena jalan 1.6k ke atas. Lepas tu dia ada bayaran masuk, iaitu RM55 seorang. Tapi dia orang kata memang puas hati. Tapi mungkin next lah kita pergi Alhamdulillah guys, kita dah sampai ke bawah. Okey, jangan lupa keluarkan tiket tadi. Jangan hilangkan tiket ni sebab kita nak scan untuk keluar. Okey guys, sampai di sini saja untuk kali ini. Okey, kita akan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum, bye bye.